akan dapat sama-sama menyalurkan apa yang telah dibelajar pada hari ini dan pada sesi-sesi yang lepas kepada kawan-kawan yang lain. Kalau pada bulan puasa yang lepas mungkin ada yang melakukan aktiviti tadarus Quran online. Dengar cerita ada juga masih ada lagi rakan-rakan yang meneruskan sesi-sesi tadarus Al-Quran online. So mungkin kita dapat berinteraksi dengan Al-Quran dengan lebih baik dan kita akan mampu untuk membaca Al-Quran secara bertajuk lah, iaitu secara bertajuk dan bertartil yang mana disarankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita sudah sampai habis sesi yang pertama dan kemudian kita akan bersambung dengan sesi yang kedua pada penonton-penonton di Malaysia dan di Sydney khususnya. Kita akan menyambungkan sesi kita dengan sesi temu bual ataupun diskusi ataupun conversation secara santai oleh Dr. Haris Dr. Haris Rosliza dan tetamu jemputan kita, speaker jemputan kita Dr. Sahul Maidin. So Dr. Haris dan Dr. Sahul, saya paskan majlis kepada anda berdua, insyaAllah. Tafadhal. Cuba suruh cakap. Boleh test audio. Mungkin perkenalkan nama, asal. Kau boleh dengar apa ba'dul? Tak dengar, suara Dr. Saul belum dengar. Macam tengah mute tu. Dia cakap. Dengar Dr. Sahul? Saya tak dengar Dr. Sahul. Cuba adik-adik kat studio boleh tengok. Mute dia tu ke? Dah mute dah Dr. Sahul. Dr. Sahul, kalau ada nampak bawah skrin tu ada macam ikon-ikon, ada gambar mikrofon, kamera, ada tak? Ada mute, stop, cam, mic, share screen. Cuba kalau Dr. Sahul tengok, Dr. Sahul buka dekat Google Chrome, dekat address atas tu
ada gambar kunci. Kalau tekan gambar kunci tu boleh nampak sama ada kamera dan mikrofon allow ataupun block. Ada jumpa? Tak dengar lagi. Lain Tanjung Malin tak ya? Cuba suruh dia masuk. Okay, mungkin cuba Dr. Sahul keluar dulu Live Studio and cuba masuk balik. Sambil kita troubleshooting Dr. Sahul, mungkin Dr. Aris boleh perkenalkan apa sesi Boleh kita. Boleh mula Okay. Introduction 5 minit ni InsyaAllah. Okay. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tim Hafiz Center kerana sekali lagi dalam keadaan sibuk, exam dan sebagainya masih terus istiqamah untuk menguruskan sesi-sesi kita, sesi Coffee dan Quran. Moga-moga dengan sedikit pengorbanan ini Allah Ta'ala bantulah kan mujahadah you all semua kan dalam studies. Alhamdulillah malam ni kita bersama-sama kembali pada para hadirin dalam sesi Coffee dan Quran dalam tema yang lebih kurang dengan tema yang kita sudah bincangkan 2 minggu lepas, tetapi insyaAllah kita akan cuba lokaliskan perbincangan kita tentang persoalan rasisme ataupun racism, perihal racism. Kita akan cuba untuk lokaliskan dalam konteks negara kita, tanah air kita insyaAllah di Malaysia. Sebelum tu izinkan saya untuk bacakan beberapa potong ayat Quran sebagai framing kepada perbincangan kita pada malam ni. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. InsyaAllah daripada surah Ibrahim ayat 24 ke atas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha thabit كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. Yang maksudnya, tidakkah engkau melihat bagaimana Allah membuat satu perumpamaan ataupun perbandingan ataupun satu analogi. Kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibah, kalimah yang baik itu kasyajaratin tayyibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaikan pokok yang baik. Asluha thabit, akarnya teguh, wa far'uha fis sama, dan cabang pucuknya menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha kulla hin bi'izni rabbiha, dia mengeluarkan buah-buahan pada tiap-tiap musim dan tiap-tiap masa dengan izin Tuhannya. Wa yadribullahu al-amthal, dan Allah mengemukakan perbandingan itu untuk manusia supaya mereka beringat. La'allahum yatadhakkarun, supaya mereka beringat. Teman-teman yang dikasihi Al-Fadhil Dr. Sahul, saya dah mulakan sikit pembukaan kita untuk malam ni. InsyaAllah dalam 2-3 minit kita akan mulakanlah sesi kita dengan Dr. Sahul. Dan sebagai pembukaan ini, saya sekadar nak mengajak kita untuk sama merenungi satu keadaan ataupun satu fenomena yang
kita mungkin semua rasai kan, kehidupan kita dalam dunia hari ini yang serba moden in the 21st century. There's so many changes, terlalu banyak perubahan-perubahan berlaku di sekeliling kita. Kalau nak kata panggil trend-trend besar seperti globalisasi, human migration, ya, perpindahan sudah dari satu negara ke negara yang lain, COVID, kan, peperangan, apa lagi, macam-macam lah perubahan-perubahan yang berlaku. Keadaan ini kalau kita perhatikan sebenarnya menyebabkan berlaku perubahan-perubahan kepada cara hidup, kan. Neighbor kita, orang di sebelah kita mungkin sudah orang yang berbeza. Kalau kita terpaksa berhijrah untuk belajar atau kerja ke negara lain, kita akan berhadapan dengan satu keadaan di mana kita menjadi unfamiliar, ataupun tidak biasa, keadaan yang asing daripada apa yang kita biasa. Dan hal ini sebenarnya kalau kita tidak sedar, dia menguji diri kita, menguji identiti kita sebenarnya. Dia kadang-kadang memaksa kita ataupun menolak kita untuk kembali redefine dan reinvent diri kita. Kalau sekarang ni kita tengok era TikTok kan, anak muda kita kat luar sana, era TikTok ni saya rasa yang the 7 million new voters yang akan vote pada PR16 dalam 5-6 tahun ke depan ni, mereka ni datang pada generasi TikTok ni lah. Jadi siapa yang cepat ke sana, cepatlah dapat undi dia orang, insyaAllah. Dan dia memaksa kita kan, orang-orang yang dah tua kan, macam saya, macam setahun muda lagi tak apa, untuk kadang-kadang kita terpaksa redefine kan diri kita, reinvent diri kita supaya sesuai dengan keadaan. Dan kalau kita cuba untuk letakkan diri kita dalam keadaan orang-orang yang mungkin terpaksa melalui keadaan contohnya asylum seeking ataupun mencari suaka kan, di negara-negara yang lebih stabil politiknya ataupun keselamatannya, sebagai contoh orang-orang Rohingya yang saya jumpa di Australia kan, mereka terpaksa naik bot dan sebagainya. Bagaimana keadaan mereka itu sendiri ketika mana sampai ke negeri yang asing? Mereka pasti akan diuji dengan soalan yang sama, apakah identiti aku, bagaimana aku menyesuaikan diri aku dengan realiti baru. Dan biasanya daripada keadaan ini, keadaan yang unfamiliar, keadaan yang jauh berbeza daripada apa yang kita biasa, reaksi kita adalah untuk kita cuba define diri kita, berbanding ataupun define diri kita berlawanan ataupun menggunakan keadaan sekeliling kita itu sebagai kayu ukur. Adakah aku belum cukup Aussie sebagai contoh, kalau aku datang, kalau kita duduk di Australia lah, ataupun kalau kita datang pindah ke Malaysia, adakah aku belum cukup Malaysia? Dan keadaan ini kita, para sebahagian saintis, social saintis menyebutkannya sebagai reactive identity, di mana kita membina satu identiti sebagai reaksi kepada keadaan di sekeliling kita. Dan kalau kita lihat dalam pembicaraan kita pada minggu yang lepas, bagaimana iblis kan, ketika mana dia, kita tahu kisah dia bagaimana asalnya daripada syurga kan, kemudian bila diciptakan Adam, dan dia berhadapan dengan satu keadaan di mana dia belum biasa, ada satu makhluk baru yang bernama Adam, insan. Reaksi dia kan, kepada keberadaan Adam itu adalah dia cuba untuk definekan diri dia kan, supaya dia nampak berbeza, dan supaya dia nampak lain, supaya dia nampak identiti dia itu terjaga kan. Dan dia kata khalaqtahu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau sudah ciptakan aku daripada api dan kau ciptakan dia daripada tanah. Dan keadaan ini memang kita juga hadapi. Bila kita pergi ke mana-mana, kita akan hadapi di mana kita terpaksa bina satu identiti yang bersifat reaktif. Hal ini agak natural, maksudnya dia akan berlaku pada mungkin kita, cuma sekiranya dibiarkan tanpa betul-betul dijaga dan diselidik dan dibentuk dengan baik, dia mungkin akan menyebabkan identiti yang terbina itu identiti yang sifatnya sempit dan reduktif kan. Kalau macam saya duduk di Australia bagi contoh, kita akan rasa macam, aku ni Muslim, aku ni Melayu,
Dan itulah identiti aku. Kerana suasana Australia terlalu berbeza dengan diri kita, sedangkan sebenarnya terlalu banyak lagi identiti-identiti lain yang kita boleh gunakan untuk sesuaikan diri kita dengan Australia sebagai contoh. Jadi Islam yang datang ke Malaysia ataupun kepada diri kita, macam ayat yang saya bacakan tadi, sebenarnya kalau kita lihat bagaimana perumpamaan dibawa oleh Allah SWT membayangkan identiti seorang Muslim tu, bila ada keimanan yang teguh ataupun ketakwaan, maka dia akan bagaikan pokok yang kukuh. Dia tidak ada rasa perlu mengubah dirinya, kan? Kerana dalam dirinya sudah teguh, akarnya kukuh, self-esteemnya kuat dan tinggi kerana dia menjulang ke langit, dan dia mampu untuk berada dalam posisi sentiasa memberikan kepada orang lain. Dan itulah sebenarnya yang kita harapkan, insyaAllah, daripada perbincangan kita pada malam ini. Kita tak tahu macam mana Dr. Sahul nak bawa, tapi saya kira insyaAllah hasrat saya menjemput Dr. Sahul ni adalah supaya kita sama-sama dapat kembali mengkoreksi diri kita sebagai rakyat Malaysia, sama ada Melayu, Chinese, Indian, dan juga bangsa-bangsa lain yang mungkin kita identify diri kita di Malaysia, supaya kita kan deep kita boleh merenung ke dalam jiwa kita dan melihat adakah kita benar-benar sudah relate ataupun berhubungan dengan orang lain sebagaimana yang dikehendakilah oleh Tuhan. Dan dalam konteks ini, topik yang kita bawakan adalah topik tentang perihal racism, sorotan sejarah dalam alam Melayu. Itu tajuk dia. Ya. Ini Dr. Sahul yang bagi tajuk ni. InsyaAllah Dr. Sahul, sejauh mana Dr. Sahul nak bawa tajuk ni, kita akan minta dia ceritakan nanti. Alam Melayu tu apa, alam Melayu daripada 1000 tahun yang lepas ke 500 tahun ke lepas merdeka ke, insyaAllah kita akan minta untuk dia ceritakan kepada kita. Cuma categorically saya boleh sebutkan di sini, and macam kita sudah rumuskan last week, Islam sendiri apabila datang kepada kita, dia sudah secara eksplisit ataupun sarih ataupun jelas menolak persoalan racism ini. It is probably the only tradition, salah satunya tradisi beragama yang secara jelas menolak racism ini dan menghapuskannya over the 23 years ataupun 23 tahun perjuangan Nabi. Dihapuskan racism ini. Dan menarik juga sebenarnya kalau kita perhatikan, kadang-kadang bacaan kita tentang sejarah dan sirah ni dibentuk oleh siapa yang menyampaikan sejarah tu kepada kita, kan. Kalau dalam konteks sirah Nabi, kalau kita tidak perhatikan betul-betul, sebenarnya kita mungkin membayangkan para sahabat Nabi tu kesemuanya rupa macam Muhammad Salah ke sebagai contoh, kan. Itu ke rupa Arab macam tu. Tapi kalau kita betul perhatikan, sebenarnya ramai di antara sahabat-sahabat Nabi itu sebenarnya merupakan golongan yang berkulit hitam sebagai contoh. Bilal bin Rabah antara contoh yang popular, tapi banyak lagi. Usamah bin Samit, Usamah bin Zaid, dan Atha bin Rabah, dan ibu angkat Nabi sendiri, Mu'aiman, sebagainya, ramai, terlalu ramai. Dan kadang-kadang apabila kita mengerti keadaan ini, cara pandang kita tentang agama juga dia akan menjadi berbeza lah. Jadi dengan hasrat yang sama juga, bila kita nak mendengar tentang persoalan rasisme dalam konteks alam Melayu ini, kita harapkan insyaAllah Dr. Sahul boleh mencerakinkan lah, mungkin blind spot yang ada sepanjang kita memahami sejarah negara kita. Okay, so Dr. Sahul, boleh saya perkenalkan sikit yang handsome tu, kawan lama sebenarnya, kena kat Sydney. Masa kenal tu dia sedang sibuk berjuang lah untuk selesaikan PhD dia. Sempatlah berziarah ke rumah, kenal anak-anak, kenal akak, kan. Cuma since balik tak sempat jumpa lagi lah, kan. Ya, ada datang masa graduation itu kan. Oh ya. Benar. Jumpa kat sini. Jadi Dr. Sahul ni servis di ataupun serving di UPSI, kan. Mengajar di UPSI, Universiti Pendidikan Sultan Idris Tanjung Malim. Betul. Dan di situlah tempat di mana orang-orang yang
berilmu, berpengetahuan seperti Dr. Sahul ni menyuluh budiman. Itu moto dia, pengetahuan menyuluh budiman. Ilmu suluh budiman lah. Pengetahuan suluh Ilmu budiman. sulih budiman. Itu UPSI punya lah moto dia. Dengan harapan insya-Allah boleh kembali melahirkan generasi budiman yang apa ni, sebenarnya menjadi watak atau perwatakan kepada orang Melayu dalam sejarah. Jadi apakah itu budiman? Satu projek besar lah insya-Allah untuk kita kembalikan kepada sebagai citra orang Melayu lah kan, sikap orang Melayu. Dr. Sahul sendiri mana tadi dia punya ni, apa ni? Apa tu? Rasanya degree, masters dan PhD semua dalam bidang sejarah Semua dalam bidang sejarah di universiti yang berlainan. Tapi universiti yang berlainan. Universiti terakhir PhD specialization ni University of Sydney dalam sejarah apa ni, Southeast Asia. Southeast Asia, Indonesia lah PhD-nya. Spesifik Indonesia lah kan? Ya, zaman Soekarno. Masa ada tahun ada tahun berapa sampai tahun apa? Zaman demokrasi terpimpin. Zaman terpimpin, zaman Soekarno. Dan juga kalau tengok dia punya sub kepakaran ni, propaganda politik, psychological warfare, ideologi dan biografi. So insyaAllah saya kira antara orang terbaik lah, antara cendekiawan muda yang sedang naik di Malaysia. InsyaAllah. Juga cendekiawan lah, cendekiawan yang berinteraksi dengan orang awam, sanggup berkongsi lah ilmu mahal dia dengan orang awam macam kita ni insyaAllah. Okay, so jadi kita akan masuk pada topik untuk struktur ataupun struktur perbincangan kita malam ni. Sebenarnya saya nak serah pada Dr. Sahul je untuk carry on, tapi kalau ada apa-apa soalan-soalan menarik yang akan ditanya oleh audience, kita akan paparkan lah. Saya akan bacakan, Dr. Sahul boleh jawab insyaAllah. Boleh. Sebagai pembukaan, saya nak bawakan dua kata-kata yang saya jumpa ni daripada dua orang barat. Seorang daripada Charles Hirschman, tak tahu Dr. Sahul kenal tak? Yang menulis buku The Making of Race in Colonial Malaya, Political Economy and Racial Ideology. And then kata-kata yang kedua saya ambil daripada siapa nama dia? C.G. Wanford Locke, Mining in Malaysia for Gold and Tin. Saya baca dulu kata-kata pertama daripada Charles Hirschman. Dia kata more than rubber and tin, the legacy of colonialism in Malaya was the racial ideology. Dia kata lebih ketimbang ataupun berbanding getah dan timah, legasi penjajahan sebenarnya di tanah Melayu kita ni adalah ideologi perkauman. Jadi maksudnya yang ditinggalkan oleh penjajah ni sebenarnya bukan saja getah dan timah, tetapi yang lebih besar lagi adalah ideologi perkauman. Kata-kata pertama lah kata-kata kedua, ini komentar lah daripada C.G. Wanford Locke ni tentang kaum-kaum di Malaysia. Dia kata by nature, secara tabi'i, the Malay is an idler. Orang Melayu ni tak ketahuan, jenis duduk diam, tak tahu, pemalas lah kot. The Chinaman is a thief. Orang Cina ni pencuri. Dan Indian is a drunkard. Orang India ni adalah orang yang kuat mabuk. Akan tetapi setiap daripada mereka ini in his special class of work, dalam kategori pekerjaan mereka yang tersendiri, ketiga-tiga mereka ini murah dan efisien apabila disupervise dengan bagus. Ini komentar C.J. Wanford Locke tentang tiga kaum di Malaysia, tiga kaum besar, dan bagaimana mereka ini diidentify dari sudut apa yang kata kemampuan ataupun ability mereka dan ekonomi lah. Jadi untuk dua-dua komentar ni saya lontarkan sebagai framing ataupun pembuka bicara untuk Dr. Sahul teruskan perbincangan malam ni insyaAllah. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Terima kasih kepada sahabat saya Dr. Haris dari Sydney, yang sahabat lama lah seperti yang dikatakan tadi. Terima kasih kerana mengundang ke center ini, Kahfi Center, satu kumpulan diskusi ilmiah yang diusahakan oleh sahabat-sahabat di Sydney
Satu usaha yang sangat baik. Saya rasa yalah, ini saya selalu kagum dengan sahabat-sahabat yang berlatar belakangkan sains dan teknologi tetapi mengambil peduli tentang isu-isu kontemporari kaitan dengan social science, sains sosial dan kemanusiaan. Kerana mereka apabila mereka menceburi bidang sains sosial dan kemanusiaan, daya analisis mereka lebih tinggi biasanya berbanding kami ni. Itu yang saya perhatikan. Baik. Boleh dengar ya? Boleh atau saya boleh? Boleh. Okey, baik. Okey. Alhamdulillah. Jadi tajuk yang diberikan hari ini ialah apa? Perkauman. Perihal perkauman. Perihal perkauman, satu sorotan sejarah di alam Melayu. Pernyataan pemukanya tadi, mukadimahnya sudah diberikan oleh Dr. Haris berkaitan dengan petikan daripada dua penulis ataupun sarjana barat. Sebenarnya ramai sarjana barat lagi yang menulis tentang perihal keadaan kaum dan juga interaksi antara kaum di Malaya waktu itu, iaitu selepas 1784, selepas perjanjian Pangkor ke atas. 1874. Kebanyakan mereka menilai orang Melayu dari sudut kemampuan ekonomi, kemampuan dan kemahuan ekonomi. Dan akhirnya mereka akan menyimpulkan pandangan mereka berdasarkan penglibatan orang Melayu, orang India dan orang Cina secara umumnya berdasarkan aktiviti ekonomi mereka. Berdasarkan aktiviti ekonomi mereka. Itu biasa yang disimpulkan oleh British. Baik. Legacy. Apa yang saya boleh simpulkan tadi ialah legacy atau pentinggalan British yang paling penting ialah bukanlah tinggalan-tinggalan berbentuk hasil daripada aktiviti getah ataupun biji timah mereka, tetapi adalah perkauman. Perkauman. Kita akan masuk ke dalam itu sekejap lagi. Memang sebenarnya itu salah satu mungkin pernyataan yang ada kebenarannya yang saya setuju. Okey. Sebelum itu, sukalah saya untuk memulakan perbincangan ini dengan memetik beberapa hal ataupun beberapa perbincangan definisi berkaitan dengan apa itu rasisme. Racism. Ataupun dalam bahasa Melayu juga kosakata yang digunakan adalah rasialisme. Itu yang dimasukkan dalam kamus yang membicarakan, maksudnya rasialisme ataupun rasisme ini dalam bahasa Melayu bermaksud perkauman. Itu adalah satu perkataan. Juga bermaksud satu perasaan berbeza. Satu perasaan yang membezakan antara ciri-ciri manusia berdasarkan warna kulit, etnik yang berbeza, bahasa yang berbeza dan asal usul yang berbeza. Tetapi itu adalah perasaan yang membezakan, yang mendiskriminasikan. Itulah rasionalisme. Menarik untuk dilihat bahawa tidak ada satu perkataan khusus seperti racism dalam bahasa Inggeris di dalam bahasa Melayu. Kalau kita tengok dalam kamus bahasa Melayu kan, korpus bahasa DBP, perkataan racism yang membawa maksud iaitu perasaan curiga, prejudis, rasa diskriminasi terhadap satu identiti manusia yang berlainan itu disebut sebagai racialisme atau racism. Perkauman dia ada maksud lain bagi perkauman, iaitu perihal berkaitan dengan kaum-kaum, interaksi dalam kaum. Itu juga disebut sebagai perkauman. Ini menarik bagi saya, ini juga menandakan bahawa the notion of racism itu sebenarnya tidaklah berakar umbi di alam Melayu. Bermaksud benda-benda yang bersifat hal-hal yang bersifat pejoratif. Istilah itu yang bersifat pejoratif mungkin kemudiannya berkembang di alam Melayu apabila adanya perkataan racism itu. Okey. Baik, itu latar belakang bagi perkataan ataupun korpus bagi perkataan racism atau perkauman dalam kamus kita lah, kamus Dewan Bahasa dan Pustaka. Okey, clear ke Haris? Okey, baik. So kalau nak interject silakan. Okey, saya ingin mulakan ini berkaitan dengan bagaimana pandangan tentang kaum itu
dari 3 perspektif yang berbeza, iaitu satu ialah universal, kemudian berkaitan dengan antarabangsa atau antarabangsa maksudnya badan, institutionalized view, sehinggalah kepada Perlembagaan Malaysia. Yang pertama ialah universal view yang berkaitan dengan the view of Islam, kan, Islamic view on race. Saya rasa bagi kita umat Islam adalah bagus untuk kembali kepada Al-Quran bagi untuk melihat isu-isu berkaitan dengan hubungan dengan manusia, hablum minan nas ini. Kerana itu adalah panduan yang terbaik bagi kita umat Islam khususnya. Tapi apabila ayat Quran membicarakan tentang, saya bukan ustaz saya bukan ustaz, tapi saya hanya mengambil tafsiran-tafsiran daripada para mufassirin, para ahli tafsir yang inilah, yang sebelum-sebelum ini. Jadi saya suka untuk mengutip satu terjemahan dari surah Al-Hujurat ayat 13 yang mengatakan, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang wanita dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenali. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Jadi Quran memulakan ayat ini, ayat tentang kesepaduan atau kesatuan manusia dengan ya ayuhan nas, bukan ya ayyuhallazina amanu. Maksudnya ayat ini diturunkan kepada keseluruhan manusia, bukannya kepada orang yang beriman. Jadi seruan ini jelas bahawa sebab setiap perkataan yang digunakan dalam Quran itu perlu jitu, precise, kan. Maka perkataan itulah ya ayuhan nas, wahai manusia, jadikan sungguhnya kami ciptakan kamu seorang laki-laki, seorang perempuan. Maksudnya kita ni semua sama satu. Kemudianlah kita menjadi berpuak-puak, bersuku-suku, berbangsa-bangsa berdasarkan aktiviti ekonomi misalnya. Berdasarkan ataupun dipengaruhi oleh cuaca, seperti yang dibincangkan oleh Ibnu Khaldun dalam kitab Al-Ibar dalam mukaddimah beliau, yang menyatakan bahawa perubahan ataupun keberadaan manusia yang berbeza-beza, ciri, warna kulit, bahasa, ini semua adalah disebabkan oleh keadaan persekitaran yang membentuk mereka. Ketika mereka duduk di kawasan yang sejuk, kulit mereka menjadi putih, daya tahan mereka ataupun kekuatan mereka, keselesaan mereka berbeza dengan orang yang duduk di kawasan yang panas, menjadikan kulit mereka lebih gelap, dan itu membentuk kromosom DNA mereka seterusnya, mewarisi kromosom DNA mereka itu. Itu yang dibincangkan oleh Ibnu Khaldun pada abad ke-17, kan. Baik. Itu berdasarkan kepada surah Hujurat, bahawa manusia ini asalnya satu, iaitu daripada Adam dan Hawa, kemudian mereka bersuku-suku, berkaum-kaum, berpuak-puak dengan bahasa yang berbeza. Yang kedua, di sana tadi adalah maksudnya no discrimination. Tidak ada diskriminasi berdasarkan ayat Quran itu. Kemudian tercatat United Nation Declaration of Human Rights yang dibuat pada tahun 1948, hanya selepas Perang Dunia Kedua. Yang berakhir pada Ogos 1945, 1948, dan setelah ditubuhkan Pertubuhan Bangsa Bersatu ataupun Liga Bersatu, dilancarkan United Nation Universal Declaration of Human Rights yang mengatakan all human beings are born free and equal in dignity and rights. All human beings are born free and have equal dignity and rights. Semua manusia lahirnya sama, equal, taraf yang sama, dan mempunyai maruah dan hak-hak yang sama. Iaitu sebagai manusia yang bebas, manusia yang boleh bercakap, manusia yang bebas memberikan pandangan, manusia yang merdeka. Jadi lebih kurang 1400 yang dulu, 1400 tahun yang dulu, Quran sudah memberitahu bahawa manusia ini dijadikan sama, iaitu daripada satu Adam dan Hawa, kemudian berkembang biak. Kemudian Universal Declaration itu menyatakan konsep kesamarataan ataupun equalities. Equalities. Baik, itu dari peringkat antarabangsa. Kemudian kita masuk dari 48, kita masuk ke Malaysia. Daripada Universal Islamic Values tadi pergi kepada nilai antarabangsa yang dibuat oleh United Nations. Kemudian kita kecilkan skop itu kepada apa yang berlaku di Malaysia sendiri.
iaitu apabila digubal Perlembagaan Persekutuan pada tahun 1957 oleh Suruhanjaya REG tadi, dimasukkan satu fasal 8 atau perkara 8 Perlembagaan Persekutuan tentang kesamarataan antara manusia. Ya, kesamarataan, iaitu semua warga negara Malaysia mempunyai hak yang sama rata. Hak yang sama rata. Perkara 8 Perlembagaan Persekutuan. Kecuali ataupun melainkan apa-apa yang dinyatakan sebaliknya dalam perkara-perkara yang tertentu. Perkara-perkara yang tertentu ini ialah, itulah tadi agama Islam, perkara 3 Perlembagaan Persekutuan, kedudukan bahasa Melayu, kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, perkara 152, dan perkara 153 tentang kedudukan istimewa orang Melayu. Ya. Dan perkara 32 hingga 40 berkaitan dengan Raja-Raja Melayu. Kedudukan istimewa Raja-Raja Melayu ataupun hak-hak ataupun kedudukan Majlis Raja-Raja dan juga institusi beraja di Malaysia itu sebagai raja berperlembagaan. So ini adalah disimpulkan dengan kemas dalam Perlembagaan Persekutuan. Ini 3 peringkat yang kita bawa. Ya, setakat itu jelas. Saya laju ke? Okey. Okey, baik. So itu latar belakangnya. Okay. Latar belakang kaitan dengan semua manusia itu lahir dengan bebas, dijamin oleh macam kita, Quran dah sebut tentang manusia itu bebas, kemudian dikemaskan dengan United Nations Declaration of Human Rights, kemudian dimaktubkan lagi oleh Perlembagaan Persekutuan kita. Itu dalam konteks Malaysia. Okey. Itu pertamalah definisi tentang kaum yang tadi, kemudian masuk kepada keadilan ataupun konsep kebebasan manusia, kemudian kita beralih kepada konsep alam Melayu seperti yang disebutkan dalam tajuk kita itu. Alam Melayu di sini yang saya maksudkan ini sebenarnya merujuk kepada Malaysia dan Indonesia lah. Ya, Malaysia dan Indonesia sebenarnya kalau kita bincangkan tentang Kepulauan Melayu itu dari segi geografinya kita akan pergi lebih luas kerana sarjana contohnya Alfred Russel Wallace dan juga Raffles. Wallace menterjem ataupun mendefinisikan alam Melayu itu lebih luas. Daripada Madagaskar di barat itu sampai menganjur ke hujung Irian, timur-timur itu. Ke sana. Meliputi alam Melayu ataupun Kepulauan Melayu. Itu yang disebut oleh Alfred Russel Wallace. Tapi untuk tajuk ini sebenarnya saya hanya fokus kepada alam Melayu itu ialah tanah Melayu, itu semenanjung tanah Melayu, dan juga Indonesia dalam konteks hari ini meliputi Sumatera dan juga Kepulauan Jawa lah, maksudnya yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi, tidak termasuk Brunei. Itu fokus kita. Khususnya berkaitan dengan di tanah Melayu ni, Malaya ni, dari segi sejarahnya. So kita dah jadi nation state, negara bangsa. Masing-masing mempunyai pembawaan ni yang berbeza. Masing-masing kita berdua mempunyai penjajah yang berbeza. Indonesia dijajah oleh Belanda, Malaya dijajah oleh British. Jadi dasarnya berbeza. Hasil akhir ataupun natijahnya juga berbeza. Ya, itu juga berbeza. Baik. Itu apa yang saya nak sebut dengan alam Melayu lah. Jadi kita harus fokus kepada alam Melayu di sini, iaitu tanah Melayu. Okay. Kemudian kita lihat. Boleh saya teruskan aja Boleh, belum ada soalan. Baik. Kita lihat. Belum okey. Baik. Berkaitan dengan perihal perkauman, perasaan perbezaan, ciri-ciri kaum, diskriminasi antara kaum, adakah itu sesuatu yang biasa berlaku di alam Melayu ataupun tanah Melayu ini, ataupun benda yang pelik ataupun baru sahaja bermula? Dalam sejarah kita, kalau kita mulakan dengan Kesultanan Melayu Melaka. Kesultanan Melayu Melaka yang kita tandakan sebagai bermulanya sejarah Malaysia secara rasmi, itu yang diajar secara rasmi di sekolah, bermula dengan Kesultanan Melayu Melaka, walaupun sebelum itu dah ada. Tapi dalam konteks Malaysia, kita mulakan dengan Kesultanan Melayu Melaka itu. Kesultanan, adakah racism, perkauman, perasaan perbezaan, diskriminasi kaum diamalkan oleh orang Melayu?
Disebabkan orang Melayu itu merupakan penduduk yang asal dalam tanah Melayu ini. Okay. Walaupun ada polemik lain yang cuba untuk masuk dan untuk menidakkan keadaan itu, ini bukanlah pentas untuk kita membicarakan hal itu. Tetapi secara kesimpulannya memang kita tolaklah pandangan itu sebab ia tidak berasas. Okay, tidak berasas. Maka kita katakan bahawa sebagai penduduk yang paling berautoritatif dalam alam Melayu ini sebagai orang Melayu yang memulakan Kesultanan Melayu Melaka pada tahun 1400 lebih kurang, walaupun ada sarjana yang mengatakan lebih awal, kita ambil 1400. Melaka menjadi melting pot, pusat pertemuan bagi pedagang-pedagang dari seluruh negara, dari seluruh dunia, dari Arab, dari India, dari Parsi, dari Cina, dari Portugis, semua datang berdagang di alam Melayu. Yang alam Melayu itu ataupun tanah Melaka itu ditadbir oleh raja-raja Melayu, dimulakan oleh Parameswara, seorang Melayu yang Hindu awalnya kemudian memeluk Islam. Dan istana menjadi pusat perdagangan ataupun pusat kawalan perdagangan. Walaupun orang Melayu secara amnya, rakyat itu tidak terlibat secara langsung dalam aktiviti perdagangan. Mereka menjadi feeder ataupun pembekal kepada bahan-bahan mentah yang ada. Yang terlibat secara langsung ialah raja-raja Melayu dan juga pembesar-pembesar di kawasan pelabuhan itu. Di sana dikatakan pada zaman kegemilangan Melaka antara tahun 1400 hingga 1511 itu, lebih kurang 100 tahun lebih, 84 bahasa dituturkan di sana. Ini yang disebut dalam buku Kesultanan Melayu, The Malay Sultanate of Melaka, yang ditulis oleh Profesor Emeritus Muhammad Yusuf Hashim. Tapi 84 bahasa dituturkan di sana. Banyak. Bermaksud selain bahasa Melayu ada banyak bahasa lain di sana. Hatta dokumen-dokumen tentang Melaka, kegemilangan Melaka itu dalam banyak, bukan sahaja dalam bahasa Melayu yang paling kurang sebenarnya, tapi banyak kita merujuk kepada Tommy Pires punya apa nama dia? Lupa pula nama dia. Tommy Pires lah yang Italian ke ataupun Portugis, dia yang menulis. Okay, Allah. Portugis. Lupa nama dia. Tapi Tommy Pires yang menulis tentang Melaka. Ya, Portugis. Tapi nama bukunya lupa lah pula. Suma Oriental. Ya, Suma Oriental. Dia menulis bahawa Melaka itu sangat makmur dan menjadi pusat pertemuan, dan barang siapa yang menguasai Melaka berarti dia meletakkan tangannya di tenggorokan Venice. Okay. Itu yang ditulis oleh dalam Suma Oriental. Itu betapa pentingnya Melaka sebagai feeder port. Pelabuhan pembekal ke seluruh dunia. Antara Venice waktu itu sangat cemerlang dan sangat gemilang. Tapi Melaka menyamai ketika itu. Dan menjadi pusat perniagaan. Semua orang di situ tidak ada laporan yang mengatakan bahawa satu systematic racial discrimination berlaku di sana. Tidak ada lagi. Itu saya kata masyarakat Melayu mempunyai sifat inclusivity, mereka bukan eksklusif. Mereka mempunyai sifat inclusivity, menerima kepelbagaian. Mereka menerima kepelbagaian, datang. Dan itu juga menjadi penyebab antara kenapa alam Melayu ini cepat memeluk agama Islam. Sebab inclusivity mereka itu. Kalau kita tengok perubahan agama di alam Melayu, contohnya animism, animism, kemudian mereka berubah kepada Hindu-Buddha. Hindu-Buddha itu bermaksud adanya interaksi antara orang Melayu dengan orang lain, orang asing waktu itu, orang Hindu dari India. Contohnya orang yang membawa agama Hindu, kemudiannya Buddha. Hindu-Buddha lah sekali lah tu berlangsung ada interaksi dan menerima ciri budaya yang dibawa oleh orang Hindu. Hanya saja kerana Hindu-Buddha yang datang itu bukan bersifat akidah tetapi lebih bersifat estetik, menyebabkan orang Melayu kemudiannya berpindah ke agama Islam kerana melihatkan bahawa ada pegangan kepada Tuhan itu lebih kuat yang dibawa. Ini bila agama Islam kan ada berbagai pandangan lah kan. Ada yang kata dari Arab, ada yang kata dari Cina, ada yang kata dari India. Jadi kita tidak mahu membincangkan polemik itu dari mana.
Tapi jelas bahawa kedatangan bangsa, rupa bangsa yang lain itu, rupa kaum yang berbeza itu dialu-alukan oleh orang Melayu. Maka interaksi berlaku dan berlakunya perpindahan ataupun pertukaran agama dari agama Hindu kepada agama Islam. Bermaksud orang Melayu menerima dengan hati yang terbuka tanpa prejudis. Okey, adalah berlaku ketika kejatuhan, hampir-hampir kejatuhan Melaka, berlakunya pergolakan dalam, pergolakan dalaman, pergolakan dalaman di istana akibat ialah kita orang tikam belakang kan, pergolakan dalaman, rasuah, penyeleweng yang berlaku menyebabkan akhirnya ada yang bekerjasama dengan Portugis. Itu satu cerita kan. Betul. Tapi menarik untuk Sikitullah Raja Mandalaya kan? katakan di sini bahawa betapa terbukanya kesultanan Raja Mandalaya, Sikitullah apa semua tu kan. Tapi menarik untuk ditekankan di sini bahawa dalam istana Kesultanan Melayu Melaka itu sendiri, bahagian pentadbirannya juga ada golongan-golongan India Muslim yang berpengaruh di dalamnya. Tun Ali misalnya, Tun Ali, nama-nama Tun Ali, Tun Mutahir itu semua merupakan mereka yang mempunyai darah India Muslim. Ataupun Raja Kasim, kemudian Raja Kasim yang kemudiannya Sultan, silap saya Sultan Melaka yang keempat, Raja Kasim, kemudian menukar nama kepada Sultan Muzaffar Shah, juga merupakan descendant India Muslim. Punya darah India Muslim. Itu saya nak kata dalam politik orang Melayu waktu itu nampak inklusif, dinamik. Ya, untuk menerima kepelbagaian rupa bangsa, rupa kaum itu. Kerana nation, konsep nation itu belum ada. Kelihatannya mereka menerima kepelbagaian itu asalkan semuanya Islam. Jadi Islam memainkan peranan yang sangat penting dalam alam Melayu ni. Jadi Doktor, diorang yang lain-lain tu dia tak identify diri dia as Melayu. Contoh macam Tun Ali tu, dia tidak identify diri dia sebagai Melayu. Aha. Dia memang Identifikasi mereka itu disebut dalam dokumen-dokumen dikatakan memang India Muslim lah. India Muslim. Kemudian bila menjadi raja mereka menjadi, maksudnya dia asimilasi, berlakunya asimilasi daripada India Muslim menjadi Melayu. Bukan integrasi tapi asimilasi. Proses asimilasi berlaku menjadi mereka sendiri menjadi Melayu. Walaupun kemudiannya ahli sejarah ketika merungkaikan hal ini melihat okey, ini sebenarnya dari keturunan India Muslim. Itu ahli sejarah rungkaikan itu. Tapi keadaan zaman waktu itu semuanya dianggap sebagai Kesultanan Melayu Melaka. Kesultanan Melayu Melaka. Jadi saya lihat keterbukaan orang Melayu ini bermula pada awal lagi dari tahun 1400. Hubungan dagang dengan China sehingga mengawinkan, okey, itulah orang boleh kata okey, ini disebabkan hubungan diplomatik dengan Hang Lipo contohnya kan yang kahwin dengan Sultan Melaka. Kemudian nama-nama kan, Bukit Cina, Tanjung Keling, itu semua kan nampak orang Melayu dia menerima dan namakan terus kawasan-kawasan itu dengan orang asing, strangers, foreigners. Kan? Xenofobia waktu itu saya kira belum wujud di alam Melayu, di tanah Melayu. Kalau lah xenofobia sudah wujud pada tahun 1400 hingga 1500 itu saya kira ramai dah yang kata kena halau dari Melaka tu. Dan kita tidak jumpa sebarang, setakat ini tidak jumpalah sebarang rusuhan kaum ke ataupun tindakan kasar orang Melayu terhadap orang asing di Melaka. Nak mulakan dari Melaka lah sebab Melaka itu melting pot, pusat dagangan yang terbesar di alam Melayu waktu itu. Lebih kurang 100 tahun. So itu di Melaka. Jadi saya simpulkan dari segi sejarah tanah Melayu, sejarah Malaysia itu dia bermula dengan sangat inklusif. Bukan eksklusif, orang Melayu tidak merasakan bahawa mereka eksklusif sebagai satu kaum. Kan? Sebagai satu kaum. Dan perkataan-perkataan yang digunakan sebenarnya orang Melayu sebab yalah orang macam Profesor Ahmad Adam dalam buku beliau mengatakan bahawa orang Melayu itu di situ, orang Melayu sebenarnya sedang menunjukkan bahawa mereka itu bangsa Melayu. Walaupun selepas itu barulah munculnya katakan
Thomas Stamford Raffles mengatakan bahawa the concept of nation, nasion atau bangsa itu dimulakan hanya pada tahun 1700 atau 1800 setelah kedatangan British. Kalau kita nak bincangkan tentang konsep bangsa, nasion pun itu satu hal yang sangat besar jugalah. Macam mana orang Melayu melihat bangsa, kaum, dan bagaimana kita menterjemahkan perkataan race, nation. Ya. Okey, setakat ni okey. Ada soalan kat bawah. Tentang Melaka. Ada soalan. Tanya Dr. Sahul Ya, yang daripada Mantabla Khamaruz Zaman. Adakah itu termasuk kemelayuan itu tidak boleh diukur berdasarkan keturunan? Aha. Apakah itu bermaksud kemelayuan itu tidak boleh diukurkan berdasarkan keturunan? Jadi kita tengok pada saya kita tengok dari dua sudut. Yang pertama kita tengok dari sudut perlembagaan hari ini. Perlembagaan hari ini, perkara sahabat saya tu Mantabla tu, pensyarah UPSI juga. Okey. Baik, Melayu. Definisi Melayu dalam Perlembagaan Persekutuan perkara 160 kurungan 2. Perkara 160 kurungan 2 menyatakan Melayu. Siapa Melayu itu? Melayu adalah beragama Islam. Melayu beragama Islam. Kedua, bertutur dalam bahasa Melayu dalam urusan seharian. Yang ketiga, mengamalkan adat ataupun adat resam orang Melayu. Kemudian, okey, itu 3 basic principle dalam perlembagaan mendefinisikan Melayu. Dia tidak menyebut Melayu kulitnya sawo matang, Melayu kulitnya kuning langsat, hidungnya bagaimana, matanya bagaimana, tingginya macam mana. Dia tidak mendefinisikan itu. Ini definisi yang berevolusi ketika zaman penjajahan British, walaupun sebenarnya ada wacana yang berlaku seawal tahun 1930-an yang tidak menerima bahawa Islam sahaja tak boleh jadi Melayu. Bahasa Melayu sahaja tidak boleh menjadi Melayu. Abdul Rahim Kajai, nama yang bersalah dalam alam kewartawanan Melayu. Abdul Rahim Kajai menulis ketika itu dalam akhbar-akhbar mengatakan bahawa kita tidak boleh menerima orang Melayu ataupun Melayu itu sebagai, kalau cukup Islam dia, cukuplah dia bahasa Melayu, tak boleh jadi Melayu. Macam mana kita ni dia kata. Dan lalu dia mengkategorikan DKA dan DKK, darah keturunan Arab. Melayu DKA, Melayu darah keturunan Arab. Melayu DKK, Melayu darah keturunan Keling. Arab itu yang daripada geng-geng Arab ni lah. Geng-geng Arab yang geng-geng macam Syed Syal Adi, Syed Tahir Jalaluddin itu semua. Kalau geng-geng yang darah keturunan Keling ini yang mempunyai keturunan daripada India. Jadi Melayu ni dikategorikan DKA dan DKK. Itu yang dilakukan oleh Abdul Rahim Kajai. Jadi kalau dari sudut perlembagaan jelas, maka dari sudut perlembagaan saya pun jadi Melayu. Itu dari sudut perlembagaan. Okey. Tapi kalau kita kata dari sudut keturunan, sekarang ini keturunan itu bagaimanakah kita mahu mendefinisikan keturunan? Ya? Bagaimana kita mahu mendefinisikan keturunan? Bagaimana kita nak melihat bahawa dalam susur galur keturunan itu tidak ada langsung campur baur dengan mana-mana elemen kaum atau etnik yang bukan dari alam Melayu. Kecuali kalau kita dapat buktikan bahawa keseluruhan susur galur itu memang pure dari alam Melayu tanpa ada campuran daripada Cina, dari India, dari Arab misalnya. Itu saya kata identiti Melayu ni fluid, sangat cair dan dinamik. Sehingga kan ada kalau tak silap saya ada tesis yang saya nak baca yang mengatakan memang sebenarnya semua orang di tanah Melayu batu tu dikategorikan sebagai perakan. Maksudnya dia yang sudah saling intermarriage lah basically. Nak cari yang pure Melayu tu dia ramai. Kalau kita tengok kan secara asal, secara rawaknya pejuang-pejuang kemerdekaan kita, contohnya Dr. Burhanuddin Helmi mempunyai darah Arab, mempunyai darah India. Ya, misalnya Dr. Burhanuddin Helmi itu belum lagi kita kata Datuk On Jaafar mempunyai darah keturunan Arab, Farsi ke Arab kan. Kemudian Tunku Abdul Rahman mempunyai darah keturunan Siam.
Jadi Perdana Menteri kita pun mempunyai susur galur yang kata mungkin berbeza-beza, ada percampuran di satu-satu tempat. Kecuali Tun Razak dan juga Datuk Seri Najib, mantan Perdana Menteri, yang mungkin yang susur galurnya itu benar-benar dari tanah Melayu dan juga dari alam Melayu itu. So, how we define that keturunan itu masalahnya. Yang pure nak mencari. Jadi bukanlah kata tak ada keturunan tu, tapi kalau keturunan itu memang boleh katakan pure Malay. Sebab Profesor Wan Hashim Wantih kalau tak silap saya. Saya pernah baca mengatakan bahawa Melayu ini adalah budaya. Melayu adalah budaya. Sebab itu apabila dia berevolusi, dia sangat berevolusi, sangat dinamik dan sangat, itu saya kata dia sangat inklusif, tidak eksklusif. Dia inklusif sehingga menerima semua tidak ada perbezaan warna kulit ke apa semua. Siapa sahaja yang boleh berbahasa Melayu, mengamalkan adat resam Melayu, adat istiadat Melayu, dia diterima sebagai Melayu. Sehingga kan apabila sarjana penyanjak Osman Awang menulis sajaknya, masukkan tentang Pakistan juga Melayu, Mamak juga Melayu, Malbari juga Melayu, Cina juga jadi Melayu katanya. Kan? So, itu bukanlah pengiktirafan, itu tidak menjadi duluan undang-undang kan, tidak boleh menjadi tidak boleh menjadi hujah untuk undang-undang, tapi itu adalah sebahagian daripada pernyataan sosial oleh penyanjak besar Osman Awang kan. Okey. Baik. Boleh boleh terus Soalan tu okey, dah. Boleh kita terus kan Boleh. Ada lagging sikit tapi boleh. Okey. Okey. Baik. Saya kira saya menjawab soalan itu kaitan dengan hal keturunan itu dengan merujuk perlembagaan dengan satu lagi persoalan tadi itu. Baik. Kemudian kita dari Kesultanan Melayu tadi kita masuk ke zaman kolonial kan. Tadi pra-kolonial, kemudian kolonial kita katakan bermula lebih kurang tahun dengan kemasukan British ke Pulau Pinang pada tahun 1786. Pengambil alihan ataupun penjarahan Pulau Pinang oleh Francis Light yang mengambil Pulau Pinang, yang sehingga hari ini Pulau Pinang sudah menjadi satu negeri yang berasingan, mengambil daripada Sultan Kedah. Itu adalah titik mula lah kemasukan ke alam Melayu ni secara rasmi dengan menggunakan undang-undang ataupun perjanjian. Selepas itu berlakulah kemasukan orang bukan Melayu ke alam Melayu ini. Sebab perlahan-lahan Pulau Pinang berkembang menjadi satu pelabuhan. Sehinggalah 1824 berlakunya perjanjian Inggeris-Belanda, Anglo-Dutch Treaty antara Belanda dengan British yang memecahkan alam Melayu ini, itu khususnya Indonesia dan Malaysia seperti hari ini kepada dua bahagian. Sumatera dan Jawa apa semua diambil oleh Belanda, Batawi ataupun Jakarta menjadi pusat pentadbiran, dan British mengambil Malaya daripada Singapura dan ke atas menjadi hak milik British. Sedap dia je lah datang tempat orang, kemudian dia buat perjanjian, dia ambil. Perjanjian ni pun di London pula tu. Ini yang hebatnya penjajahan ni, British. Ini rahsia mereka, itu menjarah negara orang dengan dokumen. Ini yang kita tak mampu untuk lakukan. Dia menggunakan pena dan kertas. Kalam. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Kalam. Menggunakan pena dan kertas untuk menjajah dunia. Yang kita tidak mampu melakukan. Sedangkan budaya bangsa Asia ini, budaya timur, contohlah budaya timur, bangsa Melayu, bangsa Indonesia, bangsa Siam, ini semua memiliki martial arts. Jepun, Cina, kungfu, Shaolin, Jepun, ada taekwondo, ada karate, Melayu ada silat, alam Melayu ada pencak silat, Indonesia.
India ada Kalari Payat, ada Silambang, tetapi semua tumbang di tangan British. Kerana apa? Kerana kita tidak ada kekuatan pena dan kertas. Kita tidak ada kekuatan pena dan kertas. Akhirnya martial art kita tidak guna. Apa maksud menjajah dengan pena dan kertas tu? Bagaimana? Apa yang berlaku? Dengan perjanjian. Mereka menggunakan perjanjian untuk menjajah. British misalnya. British menggunakan pena dan kertas, maksudnya British menggunakan perjanjian untuk menguasai negara-negaranya. Mana-mana negara yang dikira tidak ada secara tertulis milik siapa-siapa dikira sebagai terra nullius, iaitu no man's land, negeri ataupun kawasan yang tidak berpenghuni, tidak berpunya. Itu yang berlaku di Pulau Pinang. Walaupun sebenarnya di Pulau Pinang, di pulau itu sebenarnya ada kampung nelayan, tetapi dia rasa kawasan ini tidak berpenghuni. Tidak berpenghuni. Itulah ketika dia pergi di Australia misalnya. Bila di landing di Sydney, tempat pertama yang dia pergi ke sana, di Sydney dia rasa okey, tidak ada aktiviti ataupun tidak ada dokumen mengatakan ini milik siapa, maka kita buat dokumen, buat perjanjian, buat itu, buat ini, akhirnya buatlah perlembagaan Australia. Samalah yang berlaku di mana-mana pun. Mereka yang memiliki ilmu pengetahuan, maka mereka menjadi raja pada abad ke-18, ke-17, ke-18 begitu. Okey. Maksudnya lembing, panah semua kalah dengan pena dan kertas, dengan perjanjian. Itu yang berlaku 1824 di alam Melayu, dibidakkan, dipecahkan kepada dua bahagian. 1826 ditubuhkan negeri-negeri Selat. Di sinilah bermulanya interaksi antara kaum pada fasa yang kedua ataupun second wave, gelombang yang kedua selepas Melaka tadi. Negeri-negeri Selat ataupun saya namakan sebagai pertempatan Selat, Strait Settlement, diterjemahkan sebagai pertempatan Selat. Negeri pertempatan Selat ataupun Strait Settlement lah. Strait Settlement, Pulau Pinang, Singapura, Melaka dan Pulau Pangkor itu di kawasan dinding itu semua. Tapi yang paling popular yang tiga itu, Pulau Pinang, Melaka dan Singapura menjadi pusat perdagangan. Melaka dah jatuh dah, Melaka tidak lagi berfungsi. Tetapi Pulau Pinang dan juga Singapura, kerana dia terletak di tengah-tengah laluan perdagangan antara China dan India, maka British kemudiannya mengambil dan mengusahakan Pulau Pinang dan Singapura. Jadi pada awalnya untuk memenuhi keperluan kapitalisme mereka, EIC yang menguasainya waktu itu, East India Company, syarikat Hindia Timur Inggeris yang menguasai, mereka membawa masuk orang luar, orang asing dari India dan China. Orang India bertugas sebagai polis dan tentera bagi British, bagi EIC. Orang Cina pula dia bawa masuk untuk aktiviti-aktiviti perdagangan secara perlahan-lahan. Mereka diperlukan untuk aktiviti di pelabuhan. Tapi orang Melayu tidak terlibat secara langsung lagi dalam aktiviti perdagangan ataupun perniagaan. Kerana kesemua itu berlaku di negeri-negeri Selat ataupun Strait Settlement. Hanya selepas 1874 perjanjian Pangkor berlakunya mega trend, trend besar di tanah Melayu, the influx of immigrants berlaku, kemasukan para buruh-buruh asing dari India dan China dibawa masuk selepas 1874 secara beramai-ramai untuk mengusahakan. British pun nampak bahawa orang India dan orang China boleh dikerah. Dan sebab British memang berkuasa di India dan British juga dah masuk ke China, di kawasan di tenggara China tu ataupun timur China itu, British dah duduk di situ di Hong Kong. Maka mereka membawa masuk buruh-buruh dari India dan China. Orang Melayu tidak berinteraksi secara langsung. Dengan orang China dan India. Tetapi mereka hanya merasakan bahawa kedatangan China dan India mengasak mereka masuk ke dalam. Mengasak mereka masuk lebih dalam ke kawasan kampung, kerana mereka tidak terlibat dalam dual ekonomi. Mereka tidak terlibat dalam ekonomi kapitalisme, perniagaan. Mereka kekal dengan ekonomi sehari hidup mereka. Maka itu adalah titik mula bagaimana timbulnya perasaan prejudis orang Melayu terhadap
orang asing ini. Ya. Saya rasa mungkin itu adalah titik mula, tetapi waktu itu pun tidaklah berlaku secara daripada penghujung abad ke-19, ya, tahun 1880-an, 90-an, belumlah munculnya satu tentangan besar-besaran ataupun pertentangan antara kaum sebab mereka belum berinteraksi. Walaupun ada bukti-bukti yang mengatakan ada pernah berlaku pembunuhan, tapi itu berlaku di kawasan-kawasan pelabuhan, contohnya di Singapura dan Pulau Pinang. Okay. Ada kelasi British yang pernah dibunuh, ya, itu disebabkan urusan-urusan di kawasan pelabuhan lah. Tetapi disebabkan racial rage, keberangan kaum tidak ada direkodkan secara besar-besaran. Hanyalah ketika zaman selepas itu, perlahan-lahan kita sebelum Perang Dunia Kedua, apabila khususnya Perang Dunia Kedua, maka orang Cina dan orang Melayu mula berinteraksi. Tapi pada awal abad ke-20 iaitu tahun 1920-an, orang Melayu mula sedar bahawa negeri ini dikuasai oleh orang asing. Negeri ini dikuasai oleh orang asing. Maka muncullah tulisan-tulisan, contohnya majalah-majalah macam saya kata tadi, Abdul Rahim Kajai antara yang paling radikal menulis, dan juga Za'ba, Zainal Abidin Ahmad Pendeta Za'ba yang menulis tentang keperluan orang Melayu untuk bangkit, untuk reclaim the land daripada orang asing. So mereka merasakan bahawa sudah jauh orang Melayu tertinggal dengan orang Cina dan orang India yang diberikan akses kepada pendidikan. Orang Cina khususnya yang tinggal di kawasan-kawasan bandar baharu waktu itu, yang dibangunkan mempunyai akses kepada pendidikan, sedangkan orang awam ataupun golongan marahin, golongan biasa-biasa, orang Melayu tidak terlibat dalam pendidikan secara umumnya. Mereka masih lagi terpinggir. Waktu itulah munculnya contohnya golongan kaum muda ni. Tahun 1906 munculnya majalah Al-Imam yang diusahakan oleh Syed Syekh Al-Hadi di Singapura. Dicetak di sana dan disebarkan. Dikatakan bahawa pada puncaknya, pada zaman kemuncaknya, 5,000 naskah diedarkan di seluruh tanah Melayu itu. 5,000 naskah 100 tahun yang dahulu, 115 tahun yang dulu adalah jumlah yang besar lah. Ya. Pada waktu itu. Jadi idea tentang reform, idea tentang modernism, idea tentang emansipasi wanita, kebebasan wanita dan juga pendidikan mula bertumbuh pada awal abad ke-20 yang diusahakan oleh kaum muda reformis ini, yang diteruskan oleh penulis-penulis Melayu, Abdul Rahim, tadi itu DKA dan DKK lah, ya, darah keturunan Arab dan darah keturunan Keling. Kemudian Abdul Rahim Kajai kemudiannya turut serta Zainal Abidin Ahmad, Za'ba, ya, mula menulis tentang keperluan untuk orang Melayu mendapat pendidikan dan menentang penguasaan orang asing dalam ekonomi dan penguasaan orang Melayu lah. Jadi perlahan-lahan keperluan untuk terlibat dalam politik ataupun membebaskan negara ini dalam penjajahan bermula pada waktu itu, iaitu lebih kurang suku pertama